Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'âgıbetul muttaqîn ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselîn. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabi'in Muhammed. Sallu ala şefi'in Muhammed. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya emine vahyillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan sambung daripada muzat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mektub ke-19 dan kita sampai isyarat ke-8. Isyarat ini menerangkan satu bahagian daripada muzat Rasulullah, iaitu berkaitan muzat yang berkaitan dengan air ataupun dengan doa Nabi SAW keberkatan air. Jadi riwayat-riwayat yang kita akan melihat contoh-contoh yang kita akan baca di sini adalah semua dinukil dengan nukilan yang mutawatir, ada mutawatir maknawi, versi-versi yang lain tetapi kejadian itu isyaratkan kepada kejadian yang sama, dan dinukil juga di hadapan telur ramai orang. Kadang-kadang walaupun diriwayatkan daripada dalam satu jalan, satu versi, tetapi sahabat-sahabat Nabi SAW walaupun dengar benda ini, mereka berdiam. Maksudnya mereka menerima benda itu. Itu pun satu kita panggil itu mutawatir yang manawi. Dan lepas tu muzat itu adalah dipindahkan daripada sahabat Nabi SAW kepada tabi'in, tabi'in, kepada ahli ijtihad dan kepada ulama-ulama yang seterusnya. Dan kita yang baca hari ini juga diriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang tentunya berkaitan dengan muzat itu. Yani yang khususnya Bukhari dan Muslim riwayatkan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang di hadapan, contohnya sama ada daripada kata atau Sayyidina Anas radhiyallahu an, Sayyidina Jabir bin Abdullah ataupun Ibn Mas'ud, yani siapa yang depan dan siapa yang dekat kepada Nabi SAW ataupun berkaitan dengan muzat itu, mereka yang riwayatkan. Yang lain itu diam. Maksudnya mereka menerima kejadian itu. Contoh pertama, para pemilik kitab-kitab yang mereka meriwayatkan, khususnya Bukhari dan Muslim, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anh, beliau berkata, kami berjumlah 300 orang bersama Rasulullah SAW di satu tempat dinamakan Az-Zawra. Dan Rasulullah SAW suruh kami berwuduk untuk mendirikan solat asar. Tetapi kami tidak menemui air. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk dibawakan sedikit air. Kami pun membawakan air tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam masukkan tangannya yang berkat ke dalam air tersebut. Lalu aku melihat, yani Jabir di sini yang meriwayat Sayyidina Anas. Yang Sayyidina Anas kata, aku melihat air mengalir dari jari-jarinya seperti air pancur. Air yang mengalir daripada jari-jari baginda Rasulullah SAW yang kuat, dengan tagik. Semua yang ada bersama Rasulullah SAW di sana, sekitar 300 orang, 300 orang itu, mereka berwuduk semuanya dan minum. Jadi contoh ini diriwayatkan oleh Anas sebagai wakil bagi 300 orang. Maka adakah mungkin kesemua 300 orang itu tidak ikut serta secara manawi dalam riwayat ini dan tidak mendustakan muzat ini jika mereka benar-benar tidak ikut serta? Yani kalau tak berlaku, langsung mereka kata ini tak berlaku. Maksudnya mereka diam. Maknanya mereka menerima muzat itu. Dan contoh yang seterusnya juga diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahawa beliau berkata, kami berasa haus dan jumlah kami adalah 1,500 orang pada hari Hudaybiyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk daripada bekas dari kulit yang bernama kerbah. Kemudian baginda masukkan tangannya ke dalam bekas tersebut. Lalu aku melihat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an,
Dan aku melihat air mengalir daripada jari-jari baginda seperti air pancut. Seramai 1,500 orang telah minum daripadanya dan mereka telah memenuhkan bekas masing-masing. Kemudian Salim bin Abu Al-Jad bertanya kepada Jabir, berapakah bilangan kamu? Beliau menjawab, hatta jika bilangan kami 100,000 sekalipun, nescaya air itu cukup untuk kami. Tetapi bilangan kami hanyalah 1,500 orang. Maksudnya di sini, walaupun Jabir riwayatkan hadis ini, dan mereka tahu Jabir ini adalah sebagai wakil kepada semua sahabat-sahabat itu. Dan semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang siapa yang berdusta menggunakan namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menyediakan tempatnya di neraka. Jadi mereka memang takut kalau sahabat-sahabat Nabi SAW kalau tidak tahu tentang sesuatu benda, tidak meriwayatkan hadis itu. Mereka tunggu orang yang lain meriwayatkan. Sangat takut daripada ancaman ini. Oleh sebab itu, akhir sekali sahabat lah mereka tambah fima qal atau kama qal. Yang mereka kata, sama ada Rasulullah SAW kata begitu atau begini. Jadi, untuk nak selamatkan diri mereka, mungkin lafaznya beza. Oleh sebab itu, mereka kata fima qal atau kama qal. Jadi, mereka diam, maksudnya mereka adalah menerima riwayat itu tadi atas itu. Yang contoh yang seterusnya, dia menguatkan muzat di atas itu, kejadian di atas itu. Yang Bukhari dan Muslim riwayatkan daripada Sayyidina Jabir juga. Telah berkata, ketika mereka dalam perang Buat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadi bi wudu," yani suruhlah untuk berwudu, semua orang wudu, nak solat. Kemudian dikatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tiada air. Ya Rasulullah, tidak air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ituni bima'in qalil," bawakan aku sedikit air. Yani Nabi SAW dengan izin Allah kalau nak tunjukkan satu mukjizat, tidak buat yani daripada benda yang tiada. Jadi bawa sedikit, walaupun sedikit air. Jadi lalu kami bawakan air yang sangat sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menutup bekas tersebut dengan tangannya. Kemudian membacakan suatu yang saya tidak mengetahui apakah itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ritna bijafnatir rakbi." Yani, bawakan aku bekas besar yang di atas kenderaan. Yani dalam tentera itu ada satu bekas yang besar, bawa itu kepada aku. Lalu mereka bawa bekas itu dan letak yang Jabir, khususnya Jabir yang bin Abdul Jabir, Sayyidina Jabir, letak bekas itu di bawah tangan Rasulullah SAW dan bawa Jabir itu menyiramkan air yang sedikit itu ke atas tangan baginda SAW. Lalu aku melihat air mengalir sangat banyak dari jari-jari jemarinya yang diberkati itu. Kemudian penuhlah bekas tersebut. Aku pun menyuruh kepada siapa yang memerlukan air. Memang semua perlu itu, air itu masa itu dalam kekurangan air. Semua mereka datang berwudu dan minum daripada air tersebut. Aku berkata, tiada siapa yang tinggal lagi. Rasulullah SAW mengangkat tangannya, namun bekas tersebut masih penuh hingga atasnya. Tidak kurang. Jadi muzat-muzat ini yang semua itu, walaupun versi-versi yang lain, kadang-kadang habar ahad yang daripada seorang diriwayatkan, di hadapan telur ramai orang, tapi yang semua itu menguatkan antara sama lain dan berlaku di tempat-tempat yang lain. Yang bukan sekali yang berlaku, bahkan beberapa kali berlaku sama benda adalah menguatkan kejadian itu. Ya. Jadi apabila satu jemaah daripada para sahabat yang masyhur, As-Siddiq, seperti Sayyidina Anas, Sayyidina Jabir, Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, dan orang seperti mereka telah berkata, aku sudah melihat, maka adakah mungkin dia tidak melihat? Bolehkah mereka dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Memang tidak dusta kepada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Eh, jadi, namun terpancarnya air yang banyak daripada kita melihat, mungkin kita dengar mukjizat memancarkan air oleh Sayyidina Musa daripada 12 mata air, daripada semasa Sayyidina Musa masa dengan tongkatnya pukul kepada batu, daripada batu 12 mata air keluar. Yang semua orang Yahud masa itu kan, mereka minum daripada air itu. Tetapi air yang mukjizat ini, yang mukjizat memancarkan air oleh Sayyidina Musa daripada 12 mata air, daripada batu, tidak mungkin untuk diangkat ke derajat terpancarnya air daripada 10 jari Rasulullah SAW. Yang itu lagi kuat, Nabi SAW punya sebab lagi kuat. Seakan-akan 10 bilik air. Ini kerana terpancarnya air daripada batu adalah mungkin. Kan? Daripada batu ataupun tanah, terpancarnya air mungkin. Dan ada contoh dalam kehidupan biasa. Namun, terpancarnya air yang banyak daripada daging dan tulang seperti air Al-Kawthar adalah satu perkara yang tiada tiada tolak bandingan menurut kebiasaannya. Jadi, mukjizat ini adalah kita lebih terang daripada mukjizat Musa alaihissalam, kata di sini. Yang contoh yang seterusnya daripada Imam Malik, daripada kitabnya Muwatta radhiyallahu anhu. Beliau riwayat Madinah, seorang sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, semasa Ghazwat Tabuk bersama dengan Bizans dan orang kufar, kami terserempak dengan satu mata air. Air mata air tersebut mengalir seperti benang, nipisnya benang jaring. Kemudian, tapi askar tentera besar. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan sedikit daripada air itu. Ada tangan mereka mengumpulkan. Mereka pun mengumpulkan sedikit dengan tapak tangan masing-masing. Lalu Rasulullah SAW mencuci tangan dan muka baginda. Kemudian kami mencurah semula air tersebut ke dalam mata air. Secara tiba-tiba, tempat keluar air itu terbuka. Lalu mengalirlah air yang amat banyak, yang cukup untuk semua tentera. Sehingga Imam Ibn Ishaq, yang merupakan salah seorang perawi, dia kata, air daripada mata air tersebut telah mengalir di bawah tanah bersuara seperti guruh di langit. Dan Rasulullah SAW sabda kepada Muaz, yakni dengan bermakna, hampir tiba wahai Muaz, jika engkau panjang umur, kamu akan melihat di sini telah dipenuhi dengan teman-teman. Yang dengan sebab air itu kan. Yushik ya Muaz, in tala'ta bika al-hayat, antara ma hahunaka qad mulia jinanan. Yani, kamu melihat sini, nanti masa depan akan nampak sini teman-teman hijau yang maksudnya. Yang contoh yang seterusnya daripada juga diriwayatkan dalam kitab Imam Bukhari dan daripada Sayyidina Al-Barra dan daripada Salamah bin Aqwa, Muslim juga diriwayatkan sama juga. Ini adalah mereka bersepakat. Sungguhnya mereka berkata, kami terserempak dengan sebuah perigi macam telaga sewaktu Ghazwah Hudaybiyah. Kami berjumlah 1,400 orang. Ada sebahagian riwayat 1,400, sebahagian riwayat 1,500. Sedangkan air perigi hanya cukup bagi 50 orang, tidak lebih. Kami ambil semua air tanpa meninggalkan setitik air pun di dalam perigi, dah kering. Kemudian Rasulullah SAW datang, lalu duduk di tepi perigi dan meminta sebaldi air. Kami pun membawa air untuk baginda. Lalu Rasulullah SAW meletak air liurnya ke dalam baldi tersebut dan doa. Kemudian baginda menuangkan air baldi ke dalam perigi telaga itu. Tiba-tiba perigi itu mengeluarkan buih dan airnya berputar-putar. Lalu menjadi penuh hingga ke mulut perigi.
ke semua tentera dan juga binatang-binatang, binatang tunggangan mereka minum sehingga puas. Mereka telah mengisi bekas-bekas sendiri juga di perang dan masa perjanjian Hudaybiyah, dan masa itu pun Rasulullah SAW terpaksa duduk di luar haram dan bersama tentera. Berlakulah masa itu dan kemudian mereka kembali kan. Masa itu tidak ada air juga di sana. Jadi dengan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tentera itu terselamat daripada kehausan. Itulah kena dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku begitu. Yang contoh yang seterusnya dan juga daripada kitab-kitab Imam Muslim ataupun Tabari, mereka nukilkan dengan nukilan yang sahih daripada Abu Qatadah, seorang sahabat Nabi, Qatadah bin Nu'man, yang masyhur, dan beliau berkata, kami telah pergi ke Mu'tah untuk memberi bantuan kepada tentera disebabkan syahidnya para pemimpin tentera di sana. Jadi di perang Mu'tah dengan kufar masa itu, tentera Islam sekitar 3.000 orang, dan orang kufur 200.000 orang. Dan masa itu mula-mula Zaid bin Haris dan mati syahid, dan kemudian Ja'far bin Abi Talib, dan seterusnya Abdullah bin Rawaha, ketiga dengan mereka syahid, dan akhir sekali Khalid bin Walid mengambil panji Islam dan akhirnya selamatkan tentera Islam dan mereka kembali ke Madinah. Tetapi mereka tidak kalah dan memang mereka banyak membunuh orang kufar di sana. Walaupun 3.000 orang, di sanalah masa itu maksudnya di sini Abu Qatadah dia riwayatkan masa mereka bersama Rasulullah SAW masa pergi untuk bantuan kepada tentera itu, sedang bersamaku ada satu bekas air daripada kulit. Abu Qatadah dia bawa, dan Rasulullah SAW nampak itu, dan kepada Qatadah, ihfaz ala mida'atika fasayakun laha naba'un azim. Maksudnya, jagalah bekas air kamu dengan berhati-hati, ini kerana bekas air itu memiliki berita besar. Atau jagalah bekas kamu dan kita akan mempunyai urusan dengan bekas tersebut. Tidak lama kemudian, bermulalah rasa haus. Jumlah kami ketiga itu 72 orang. Disebut dalam riwayat At-Tabari 300 orang. Lalu kami ditimpa kehausan. Dan Rasulullah SAW berkata kepadaku, hati kerbetek, yang bawalah kerbamu itu, bekas air itu, daripada kulit yang dibuat. Aku membawa bekas kulit tersebut. Abu Qatadah. Dan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan mulutnya ke mulut bekas kulit tersebut. Kata Abu Qatadah, aku tidak mengetahui adakah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengembus di dalam bekas kulit atau tidak. Kemudian datang 72 orang dan minum daripada bekas kulit tersebut. Kemudian mereka memenuhkan bekas-bekas masing-masing. Aku pun mengambil bekas kulit tersebut. Baki air yang ada dalam bekas kulit itu adalah sama banyak sebagaimana aku telah berikan bekas kulit itu kepada Rasulullah SAW. Jadi, kita melihat mukjizat ini yang cemerlang ini, dan katakanlah Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi biada di kataratul ma, yani salawat dan salam ke atas Nabi dan ke atas keluarganya dengan bilangan titik-titik air. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi biada di kataratil ma. Okay, beberapa contoh lagi kita baca sahaja untuk menguatkan kejadian mukjizat berkatan air ini. Kitab-kitab hadis juga mereka meriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Mereka riwayatkan daripada Imran bin Husain bahawa beliau berkata, kami ditimpa hausan ketika bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Lalu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku,
dan Sayyidina Ali. Inna imratun fi mawqi'in kaza tazhab وقد حملت كربتين من الماء على دابة فأتينا biha. Yang sungguhnya seorang wanita berada di tempat sekian-sekian. Jibril yang bagi tahu, Jibril bagi tahu yang kepada Nabi SAW. Dan beliau membawa 2 bekas kulit berisi air di atas binatang kenderaan. Bawalah dia ke sini. Ya, bawa perempuan itu dengan bekasnya ke sini. Lalu saya pun pergi bersama Ali. Kami pun menemui seorang wanita sambil membawa air di tempat yang telah Rasulullah SAW sifatkan itu. Lalu kami membawanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menuangkan sedikit air ke dalam bekas. Lalu kami tuangkan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam doa dengan berkat. Kami pun meletakkan air tersebut sekali lagi ke dalam bekas kulit yang dibawa oleh binatang kenderaan. Lalu baginda perintahkan agar semua orang datang dan memenuhkan bekas-bekas mereka sendiri. Lalu semua yang berada di kafilah datang dan memenuhkan bekas-bekas mereka dan minum. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijma'u lil mar'ati ba'd al-asya." Yani kumpulkan bagi wanita ini beberapa barang. Yani sebagai hadiah. Apa yang ada macam kurma ke makanan apa. Bawa bagi kepada dia. Lalu mereka memenuhkan kain wanita itu. Imran berkata, aku membayangkan 2 bekas kulit itu semakin penuh sedikit demi sedikit dan semakin bertambah. Rasulullah SAW bersabda kepada wanita itu, yani, sungguhnya kami tidak mengambil apa-apa daripada air milikmu, tetapi Allah memberi kami minum daripada khazanahnya. Ya. Fa inna lam na'khuz min ma'ika syai'an, walakinna Allah sakana. Atau sungguhnya Allah telah memberi kami minum daripada khazanah rahmatnya. Jadi sebab mereka sikit susah-susah kepada kan perempuan itu membawa dan jadi mereka bagi hadiah kumpul, tapi airnya tak kurang apa-apa. Maksudnya Nabi SAW kalau nak tunjukkan mukjizat pun kena cari satu wasilah benda, tak tunjukkan macam daripada yang tiada, tak buat. Kena macam pegang kepada sebab-sebab kena ada juga. Kita melihat di sini. Sekian contoh yang seterusnya mungkin terakhir. Para perawi riwayatkan seperti Ibnu Uzaimah yang masyhur dalam kitab-kitab hadis sahihnya daripada Sayyidina Umar. Beliau berkata, Sayyidina Umar berkata, kami ditimpa hausan dalam Ghazwat Tabuk. Masa itu juga bersama dengan Bizans yang itu perang. Sebagian orang telah menyembelih untanya lalu memerah apa yang ada dalam unta tersebut. Sebab unta itu bawa air juga, simpanan kan. Jadi mereka sembelih unta itu dan mereka makan dagingnya, tapi airnya itu mereka minum. Air yang simpanan itu. Dan tak ada lagi, kalau tak nanti mereka mati. Lalu mereka memerah apa yang ada dalam unta tersebut. Lalu meminum air hasil perahan tersebut. Lalu Sayyidina Abu Bakar berharap daripada Rasulullah SAW untuk berdoa. Risau nanti semua orang sembelih untanya, macam mana bawa barang-barang, mereka pergi perang. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya dan belum sempat menurunkan kedua-dua tangannya sehingga awan berkumpul. Kemudian hujan turun sangat lebat sehingga kami pun memenuhkan bekas-bekas kami. Bekas-bekas semua. Kemudian hujan berhenti. Mukjizat ini memang khas untuk tentera kami dan ia tidak melebihi, hujan itu tidak melebihi batas-batas kawasan kami. Nampak? Sebahagian bahagian itu saja hujan turun. Bermakna peristiwa ini bukannya kebetulan. Sungguhnya ia adalah mukjizat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mukjizat yang seterusnya, contoh yang ke-9 ini sebagai irhasat yang berlaku sebelum kenubuwat. Yang itu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecil yang diriwayatkan Syekh Umar bin Shu'aib. Ia adalah cucu kepada Abdullah ibn Amr. Beliau yang riwayatkan. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam
menunggang seekor unta bersama pakciknya Abu Talib sebelum kenabian. Ketika mereka sampai di satu tempat bernama Zulmajaz, di sekitar Arafah itu, Abu Talib berkata, aku haus. Dan Rasulullah SAW pun turun lalu menghentak bumi dengan kakinya. Lalu keluarlah air dan Abu Talib pun minum. Salah seorang daripada para penyelidik berkata, peristiwa ini adalah tergolong dalam kategori al-irkhasat, yani kejadian yang luar biasa berlaku sebelum nubuat, yani kenabian. Kena berlaku sebelum kenabian. Namun jika terpancar mata air Arafat sebelum 1000 tahun di tempat tersebut, mungkin boleh dikategorikan sebagai kekeramatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi demikianlah mukjizat-mukjizat yang berkaitan dengan air seperti ke-99 contoh ini memberitahu kepada kita riwayat-riwayat dengan 90 jalan walaupun tidak sampai 90 contoh. Jadi riwayat versi-versi yang lain terlalu banyak lagi diriwayatkan. Jadi itu kita panggil itu mutawatir, tawatur yang maknawi. Yang terlalu ramai orang melihat dan mereka dengar mukjizat itu, kejadian itu. Jadi mereka diam, maksudnya mereka menerima kejadian itu, mukjizat itu. Ya. Okey, yang begini, yang mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW adalah berkaitan keberkatan air dan terlalu banyaklah berlaku bila Nabi SAW angkat tangan. Sekali Nabi SAW masa di khutbah, datang seorang Badawi, ya kata ya Rasulullah, haiwan-haiwan kami sudah mati dan tak ada air macam kemarau. Dan Nabi SAW angkat tangan sebelum turun daripada minbar, mula hujan turun. 1 minggu hujan turun. Dan orang Badawi datang minggu seterusnya, ya Rasulullah, doakanlah sebab dah kami banyak banjir, banyak semua tempat air. Dan Nabi SAW angkat tangan, doakan ya Rab, hawalaina la alaina, yani bukan atas kami, bahkan di sekeliling kami. Jadi di mana-mana Nabi SAW isyaratkan kepada awan-awan dan mereka beredar dan hujan pun berhenti. Banyaklah berlaku dengan doa Rasulullah SAW. Terus seolah-olah awan-awan itu mereka menunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey, mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada mukjizat ini dan kita doakan kepada dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbal qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nur al-absar wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.